Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini terhadap kes yang mendakwa Muhyiddin Yassin memperlekeh kuasa, budi bicara dan keputusan yang dibuat oleh bekas yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Abdullah. Akhirnya, Setiausaha Sulit Tengku Hasanal buat laporan polis terhadap Muhyiddin. Apabila Setiausaha Sulit ini membuat laporan polis, maka bolehlah dianggap Istana Pahang sudah mula campur tangan. Dengan adanya tindakan laporan polis seperti ini, nampak gaya isu ini semakin serius. Betapa tindakan Muhyiddin itu telah pun membuatkan Istana Pahang tersinggung, bahkan murka. Namun, apa yang bakal berlaku? Adakah Muhyiddin akan disiasat di bawah akta hasutan dan akhirnya akan didakwa di mahkamah kerana pertindakan seperti menghasut? Satu laporan polis telah dibuat terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Istana Pahang yang menyusul selepas titah murkah dari Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Muhyiddin didakwa menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R ketika berkempen pada pilihan raya kecil Dun Nenggiri baru-baru ini. Setiausaha Sulit Tengku Mahkota Pahang Amir Syafiq Hamzah berkata, laporan tersebut dibuat selepas menonton rakaman video menerusi aplikasi YouTube yang dimunaik seorang pemilik akaun ketika berada di Istana Abdul Aziz pada Jumaat. Menurutnya, kenyataan Muhyiddin sangat bahaya kerana ia secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan kepada institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Ia juga bersifat fitnah dan menghasut. Selain menyentuh isu 3R, malah kenyataan tersebut jelas menjejaskan nama baik Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Disebabkan itu, saya tampil membuat laporan bagi membolehkan tindakan tegas dan tanpa kompromi dikenakan ke atas Muhyiddin, katanya dalam satu laporan polis yang didedahkan Tengku Hasanal. Ada netizen kata, apa kata kalau gelaran dan pangkat Muhyiddin ditarik balik? Ini karena mungkin saya tak tahu adakah Muhyiddin pernah terima pangkat ataupun gelaran daripada Sultan Abdullah, iaitu yang di-Pertuan Agong sebelum ini, mantan yang di-Pertuan Agong. Kalau ada, netizen mencadangkan supaya semua pangkat gelaran Muhyiddin yang telah dikurniakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, mantan yang di-Pertuan Agong sebelum ini, ditarik balik. Ini kerana Istana Pahang sudah murka. Disebabkan itu, kata Setiausaha Sulit Tengku Mahkota Pahang, disebabkan itu saya tampil membuat laporan bagi membolehkan tindakan adil, tegas dan tanpa kompromi dikenakan atas Muhyiddin. Katanya dalam satu laporan polis yang didedahkan Tengku Hasanal. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Daerah Kuantan di sini pada malam Ahad. Dalam ceramah itu, Muhyiddin dengan jelas menyebut yang di-Pertuan Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah tidak menjemput beliau ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan mendakwa mendapat sokongan 115 ahli parlimen. Naratif ini sudah basi sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang cerita dah cukup nombor, masih diulang-ulang. Rakyat dah muak sebenarnya. Rakyat dah muak dengan isu 115 dah cukup nombor ini. Biarkanlah. Janganlah dilayan nombor-nombor ini. Biarlah kita menyongsong waktu ini sehingga pilihan raya akan datang. Barulah berkempen berpilihan raya semula seperti yang telah dinasihatkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekarang ini. Dalam petikan ceramah tersebut, Muhyiddin seolah-olah menyatakan Al-Sultan Abdullah gagal
untuk menghormati Perlembagaan Persekutuan kerana tidak melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi, kenyataan itu adalah bersifat sinis, memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah sebagai agung ketika itu seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri. Sedangkan pelantikan dibuat dengan teliti serta mengikut perlembagaan, katanya. Terdahulu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebook pula menzahirkan rasa kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin yang memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, Tunku Azizah juga telah pun murka terhadap perkara ini. Baginda menyatakan, tolong respect suami saya dan raja saya, kata Tita Tunku Azizah. Tunku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menjadi sorotan ramai selepas baginda menitahkan agar seorang pengguna media sosial menghormati Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Tolong respect suami saya, raja saya, balas Tunku Azizah kepada seorang individu yang meninggalkan komen, respect lagi Tan Sri Muhyiddin. Individu yang menggunakan akaun Somdaria menulis komen tersebut ketika mengulas hantaran Facebook Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail yang meluahkan rasa kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin ketika berkempen di Dewan Undangan Negeri Nenggiri baru-baru ini. Pagi ini juga Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim menzahirkan kemurkaan yang sama kerana menurut beliau secara sengaja dan sinis Muhyiddin memperlekeh tugas Al-Sultan Abdullah sewaktu baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dia, saya kongsikan dengan anda 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang yang telah dikeluarkan untuk menyatakan kemurkaan Istana Pahang terhadap Muhyiddin. Nombor 4 paling penting. Ini 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang, nombor 4 paling penting. Maknanya, ini 10 perkara yang membuatkan Istana Pahang murka terhadap Muhyiddin oleh Ahmad Nursi di Harapan Daily. Nombor 1. Tengku Mahkota Pahang menzahirkan rasa murka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memperlekehkan tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10. Nombor 2. Muhyiddin didakwa memutarbelitkan fakta dan menyebarkan naratif terhadap yang di-Pertuan Agong seolah-olah baginda tidak berlaku adil ketika melantik Perdana Menteri. Nombor 3. Tindakan Muhyiddin dianggap tidak matang dan menunjukkan beliau masih belum menerima hakikat bahawa beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak tahulah, bagi saya sampai bila pun Muhyiddin tak akan puas hati kerana dia harap dia jadi Perdana Menteri yang kali kedua. Tapi nampaknya tidak akan kesampaianlah. Melihat kepada situasi sekarang, sampai bila-bila pun Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri kerana makin lama bersatu makin lemah. Makin lama bersatu kehilangan akar umbi. Makin lama bersatu digula-gulakan oleh PAS. Makin lama bersatu tidak dipandang lagi oleh rakan parti yang lain kerana kehilangan integriti sendiri. Mereka kehilangan kuasa di tangan sendiri. Dan yang paling hebat sekali, nombor 4. Kenyataan Muhyiddin dianggap berbahaya kerana cuba menghasut rakyat supaya hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Nombor 5.
Berdasarkan perlembagaan yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri berdasarkan budi bicara baginda dengan syarat calon tersebut mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Nombor 6. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, tetapi baginda tidak membuat keputusan secara sendirian. Nombor 7. Baginda mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan majlis raja-raja sebelum membuat keputusan. Maknanya, yang di-Pertuan Agong tidak pernah membuat keputusan sendiri mengikut kebijaksanaan sendiri. Tetapi baginda yang di-Pertuan Agong pada waktu itu sudah pun mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan majlis raja-raja sebelum membuat keputusan. Jadi, dengan tindakan Muhyiddin yang seakan-akan memperlekeh kuasa ataupun memperlekeh tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10, ini seakan-akan turut memperlekeh keputusan Majlis Raja-Raja yang telah pun bermesyuarat bersama yang di-Pertuan Agong sebelum keputusan dibuat. Nombor 8. Pada 19 Disember tahun 2022, Parlimen telah meluluskan usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang selari dengan pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Nombor 9. Tengku Mahkota menyeru PDRM agar mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin kerana menyentuh isu 3R, agama, kaum dan raja. Nombor 10. Ahli politik dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi prinsip rukun negara dan berusaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Nombor 10 paling menarik sekali. Ahli politik sepatutnya jadi tauladan kepada rakyat Malaysia, bukannya menjadi batu api untuk membakar sentimen kaum. Selain daripada itu, ahli politik patut memahami, mematuhi dan menghafal prinsip rukun negara. Saya risau, ada ahli politik yang mungkin tak tahu pun 5 rukun negara Malaysia. Nah, bagus kita cuba kan dalam persidangan parlimen, suruh satu-satu ahli parlimen itu membacakan 5 rukun negara. Silap-silap hari bulan, ada ahli parlimen tak tahu pun rukun negara, ada Dewan Ahli Dewan Undangan Negeri tak tahu pun 5 rukun negara. Adakah itu bakal berlaku? Tak tahulah. Tapi yang kita mahu dan harapkan ialah semua ahli politik, pemimpin-pemimpin negara patutnya berusaha menyatukan rakyat Malaysia, bukannya memecah belahkan semata-mata kehausan kuasa, nafsu nak berkuasa, nafsu nak menjadi menang, sanggup buat apa saja. Janganlah mahu kepentingan sendiri, tapi keamanan negara tergadai. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengakuan terkini Muhyiddin Yassin ini, apalagi yang nak diharapkan dia menjadi Perdana Menteri semula. Masih bernafsu menjadi Perdana Menteri dengan ucapan beliau dalam kempen PRK Dunenggiri yang seakan-akan beliau tak puas hati, tak dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Akhirnya, Istana Pahang membuat laporan polis. Tunku Azizah Maimunah pun telah tampil bersuara dengan mahu supaya Raja Abdullah, Sultan Abdullah harus dihormati sebagai suami dan raja saya, kata titah baginda. Selepas laporan polis dibuat oleh Istana Negara, lain pula pengakuan Muhyiddin. Paling pelik dan paling mengecewakan. Ramai yang menyangka Muhyiddin Yassin akan tampil memohon maaf, meminta maaf atau memohon ampun daripada raja. Kerana silap-silap hari bulan beliau akan dikenakan tindakan siasatan dakwaan dalam kes akta hasutan. Nah, kali ini sudahlah ada kes Janawi Bawa, berpotensi pula akan masuk dalam kes akta hasutan
Ini memang paling parah lah akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin. Tapi yang lebih pelik lagi, selepas ada laporan polis daripada Istana Pahang sendiri, Muhyiddin tampil mempertahankan ucapannya dan beliau percaya beliau tidak langgar undang-undang. Yang hairannya, netizen pula lain nampak. Mereka kata sudah terang lagi bersuluh apa yang Muhyiddin cakap dalam kempen PRK itu, seakan-akan beliau tak puas hati kerana tidak dilantik menjadi Perdana Menteri dan seakan-akan mempertikaikan kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong dan kuasa kebijaksanaan yang di Pertuan Agong. Hari ini pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertahankan tindakannya. Selepas Istana Pahang melalui Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa terkilan terhadap beliau. Dalam satu kenyataan di Facebook, Muhyiddin berkata, ucapannya di Nenggiri adalah suatu kenyataan fakta yang tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau menimbulkan kecenderungan menghasut. Saya percaya kenyataan saya itu tidak melanggar mana-mana undang-undang negara, katanya. Saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk menjelaskan fakta-fakta berkaitan kenyataan saya, katanya ringkas. Hari ini negara kecoh apabila Istana Pahang murkah dengan Muhyiddin dan juga Presiden Bersatu itu. Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong. Beliau mendakwa dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 namun tidak dipanggil oleh Agong untuk angkat sumpah. Nak menjadi pertanyaan kita sekarang ialah, siapa 115 yang menyokong Muhyiddin Yassin? Sehingga ke hari ini dan silap sikit sehingga kiamat pun, tidak ada seorang pun yang tampil yang kononnya menyokong Muhyiddin Yassin daripada Barisan Nasional GPS GRS itu. Jadi, siapa orangnya? Yang lebih malang lagi ialah selepas dibuat undi tidak percaya supaya dapat melihat betulkah Muhyiddin ada 115 sokongan selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa yang jadi? Ternyata Anwar Ibrahim hampir-hampir mendapat undi 2/3 di Parlimen pada waktu itu kerana cukup undi, cukup nombor. Jadi dari mana nombor Muhyiddin? Padahal Anwar Ibrahim membuat undi percaya itu kali pertama selepas beliau menjadi Perdana Menteri, bukan lama pun. Selepas beberapa bulan dan kali pertama Parlimen bersidang, dia terus buat undi tidak percaya dan peliknya Anwar Ibrahim begitu berani sekali mengusulkan undi tidak percaya. Ini kali pertama di dunia. Belum pernah berlaku di dunia seorang Perdana Menteri membuat usul sendiri untuk membuat usul undi tidak percaya terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Kantoilah Muhyiddin bahwa Anwar Ibrahim sebenarnya mempunyai cukup undi, cukup nombor untuk jadi Perdana Menteri. Jadi, dari mana Muhyiddin dapat 115 pun kita tidak tahu. Pagi ini, Tengku Hasanal bertitah bahawa Muhyiddin telah memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Baginda menyifatkan Muhyiddin tidak matang, menampakkan seolah-olah masih tidak boleh menerima kenyataan yang beliau tidak dilantik menjadi Perdana Menteri. Nah, ramai yang mula mempersoalkan, dengan sikap Muhyiddin seperti ini, bolehkah dia jadi Perdana Menteri lagi dan layak lagikah dia menjadi Perdana Menteri? Sedangkan sudah terang lagi bersuluh, Istana Pahang sudah murka, dia masih cuba mempertahankan diri. Ada yang menasihati Muhyiddin supaya cepat-cepat mohon ampun kepada Sultan Pahang, Istana Pahang. Tapi apa yang dia buat? Masih pertahankan diri. Tak tahulah apa pendapat kamu semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jumpa lagi. Bye-bye.